Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kita masih lagi berada pada pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Telah tiba pada tajuk berkenaan tentang doa-doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada riwayat 3458 berkenaan tentang tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang, ma yaqulu, apa yang patut dibaca, idza raja'a min safari, apabila pulang daripada sesuatu permusafiran. 3458. Terus maka Nabi SAW apabila qadima, pulang, min safarin, daripada sesuatu permusafiran, maka kata Bara' bin Azib, baginda akan baca apakah doa yang baginda baca? Sama-sama kita baca aibun. Dalam sebahagian riwayat dengan ya, aibun, dan apabila berlakunya i'lal dan sebagainya, maka menjadi aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Maka bila pulang daripada sesuatu perjalanan, inilah doa yang kita digalakkan untuk baca, aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Doa yang ringkas, doa yang mudah. Terus hadza hadisun. Terus masih lagi tentang adab ketika mana pulang daripada sesuatu perjalanan, daripada sesuatu permusafiran. Terus maka kata Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadima min safar, apabila pulang daripada sesuatu permusafiran, bila Nabi pulang ke Madinah, maka fanadhara ila judranil Madinah, Nabi nampak dinding-dinding, tembok-tembok Madinah. Sama ada judran bermaksud tembok kota ataupun judran bermaksud tembok rumah-rumah yang berada di pinggir kota Madinah. Maka Nabi SAW akan buat apa? Awda'a rahilatah, Nabi SAW akan melajukan, menyegerakan unta Nabi, kuda Nabi. Nampak je Madinah daripada jauh, Nabi akan lajukan lagi kenderaan Nabi. Wa in kana ala dabbatih, dan jika Nabi berada di atas kenderaan, harrakaha, Nabi akan menggerakkan dia untuk berjalan lebih laju. Kenapa Nabi lajukan kenderaan bila Nabi nampak Madinah? Di sinilah kelebihan Madinah, kerana kata Anas bin Malik, min hubbiha, kerana cintanya Nabi SAW kepada Madinah. Maka ini adalah kelebihan Madinah. Nampak je Madinah daripada jauh, Nabi akan lajukan kenderaan Nabi, tunggangan Nabi, kerana cintakan Madinah. Bab yang ke-45, apabila kita nak menghantar perpisahan seseorang, maka apa yang patut kita lakukan? Ada orang yang kita nak hantar pergi haji ke,
pergi luar negara ke, pergi musafir ke, maka apakah sunnah mentaudi'kan orang, menghantar orang untuk sesuatu permusafiran dan perjalanan. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza wadda'a, apabila menghantar pergi, nak hantar orang untuk sesuatu perjalanan, hantar dekat airport ke, hantar dekat stesen bas ke, hantar dekat pelabuhan ke, rajulan, seseorang, maka apa yang Nabi buat? Akhadahu biyadih, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pegang tangan dia, dan Nabi takkan lepaskan tangan dia sehingga orang tersebut yang terlebih dahulu menarik tangan dia. Sebab itu kata Abdullah bin Umar, fala yada'uha, ay la yatrukuha, gariskan bawah tu, maka Nabi tidak melepaskan tangan orang tersebut hatta yakuna ar-rajul, sehinggalah orang tersebut huwa yada'u yada'an Nabi, dialah yang mula-mula melepaskan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Nabi menghantar seseorang, maka apakah doa yang Nabi akan bacakan untuk orang tersebut? Sama-sama kita baca doa. Wa yaqul, Nabi akan berkata, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhir amalik. Astaudi'ullah, aku titipkan kepada Allah, dinaka, urusan agama kamu, wa amanataka, segala amanah yang kamu tinggalkan, dan pengakhiran pekerjaan kamu yang baik. Mudah-mudahan semuanya baik-baik. Maka itu yang Nabi akan doakan bila Nabi SAW hantar orang. Dan kita boleh amalkan. Kalau kita nak hantar orang pergi haji, nak hantar orang pergi mana-mana, baca doa ini, pegang tangan dia, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa akhir amalik. Terus hadha hadithun. Terus 3461. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma akan berkata, lirajul, kepada seseorang, idza arada safara, bila orang tersebut nak melakukan permusafiran, perjalanan jauh, maka apa dia berkata? Udnu minni, dekatlah kamu denganku. Uwaddi'uka, aku akan menghantar kamu, melepaskan kamu, seperti mana yang Nabi SAW buat ketika mana menghantar kami ataupun melepaskan kami pergi. Maka apa yang beliau akan baca? Doa yang tadi, cuma hujungnya lain sikit. Astaudi'ullah, sila. Dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Kalau hadis tadi wa akhir amalik, di sini wa khawatim amalik. Terus hadha hadisun. Terus bab yang seterusnya menceritakan, kalaulah seseorang itu dia minta nasihat, mungkin pada waktu tu takut lama tak jumpa, minta nasihat, maka sunnah untuk bagi nasihat yang ringkas, padat dan mudah diamalkan. Jadi bila ada orang nak balik ke kampung dia, maka dia minta Nabi nasihat, maka Nabi akan berikan nasihat ringkas untuk sebagai pesanan terakhir. Terus daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridu safara, aku nak bermusafir, fazawwidni, maka berilah titipan kepadaku. Zat selalunya bermaksud bekalan, tapi yang dimaksudkan di sini adalah seperti doa, nasihat, peringatan terakhir. Maka disebut fazawwidni, maka berikanlah kepadaku satu titipan yang terakhir, satu pesanan yang terakhir. Maka Nabi akan berkata, ataupun zawwidni juga memberi maksud doa, doakanlah untukku.
Maka Nabi akan berkata, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalkan kamu dengan ketakwaan. Qal, maka orang ni berkata lagi, zidni, tambah lagi doa ataupun nasihat yang lain. Maka sabda Nabi, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Dia minta lagi, zidni bi abi anta wa ummi, tambah lagi demi ibu dan ayahku wahai Rasulullah. Maka Nabi akan mendoakan, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan semoga Allah mempermudahkan untukmu kebaikan di mana pun kamu berada. Maka kita boleh jadikan ini sebagai kebiasaan. Bila kita nak menghantar orang, selain daripada astaudiallah hadinaka wa amanataka wa khawatima amalik, kita doakan ini juga, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka, dan wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ini adalah antara doa sunnah yang kita boleh amal dan kita boleh doakan untuk orang lain. Terus bab yang ke-47 masih lagi berkenaan tentang ketika mana nak menghantar seseorang untuk sesuatu permusafiran. Terus yang ni minta nasihat, yang tadi minta maaf, yang tadi minta doa, yang ini minta nasihat. Terus maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, wahai seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridu an usafira, sesungguhnya aku nak bermusafir, fa ausini, maka berilah nasihat dan pesanan kepadaku. Maka apakah nasihat yang Nabi bagi? Alaika bi taqwallah, lazimkanlah ke atas diri kamu dengan takwa kepada Allah. Pesanan yang kedua, wat takbiri ala kulli syaraf, dan di mana kamu berada di tempat yang tinggi, maka ucapkanlah takbir Allahu akbar. Syaraf gariskan bawahnya ay makan murtafi. Falamma an walla ar-rajul, bila lelaki tersebut telah mula berpaling dan pergi, maka Nabi pun mendoakannya sama-sama, Allahumma tuwi lahul bu'd wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, lipatkanlah untuknya perjalanan yang jauh, pendekkan perjalanan yang jauh, dan permudahkanlah untuknya permusafiran. Bab yang ke-48 berkenaan tentang doa musafir adalah doa yang mustajab. Terus 3464. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang pasti Allah terima. Apakah 3 doa tersebut? Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, da'watul musafir, doa yang mustajab adalah doa yang seseorang yang dalam permusafiran, doa dia mustajab. Maka pada waktu itu orang yang bermusafir perbanyakkan doa. Dan yang ketiga, da'watul walidi ala waladih, doa seorang ayah untuk anaknya. Sekejap. Terus tolong ambil air sekejap, air saya dah habis. Okay, terus apabila kau ada sana. Doa-doa mereka adalah mustajab, tidak ada keraguan padanya. La syakka fihin, doa orang yang teraniaya, doa orang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Cuma perkataan ala waladih, sebahagian memberi maksud ianya adalah doa keburukan. Bila seorang ayah mendoakan keburukan untuk anaknya, pasti mustajab doa tersebut. Terus Terus 49 berkenaan tentang bila dah berada di atas kenderaan, apakah doa yang patut dibaca? Idza rakiba dabbah, apabila telah menunggang kenderaan, telah berada di atas kenderaan. Terus
Sekejap. Sekejap. Okey, mana tadi? Baca balik. Maka kata Ali bin Rabi'ah, aku telah hadir ketika mana Sayyidina Ali bin Abi Talib utia, dibawakan bidabatin seekor binatang tunggangan, liar kabaha untuk dia tunggang. Falamma, apabila Sayyidina Ali wada'a rijlahu, meletakkan kaki, firrika, pada tempat meletakkan kaki, pada tempat letak kaki pada pelana. Kalau macam kita, bila mula letak kaki untuk masuk kereta, maka apa yang beliau sebut? Bismillah, dengan nama Allah. Falamma istawa, apabila Sayyidina Ali telah mula duduk di atas kenderaan tadi, ala zahriha, pada belakang binatang tunggangan tadi, maka beliau pun menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Thumma qal, kemudian barulah beliau membaca sama-sama Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka ini doa yang ada dalam surah juz yang ke-25. Segala puji bagi Allah yang telah mempermudahkan untuk kami kenderaan ini, dan tidaklah kami pada waktu itu dipermudahkan untuk membawanya, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami pasti akan kembali. Maka kemudian lepas daripada subhana ada sambung lagi. Apa? Alhamdulillah. Macam ikut Alhamdulillah. 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 3 kali. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pun 3 kali. Dan kemudian barulah Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka apakah doanya? Bila masukkan kaki bismillah, bila mula duduk alhamdulillah, kemudian subhanalladzi sakhkhara lana sampai wa inna ila rabbina lamunqalibun, kemudian alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, dan subhanaka inni zalamtu nafsi sampailah akhir. Dan yang ketujuh, thumma dhahika, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu senyum. Maka perawi Ali bin Rabi'ah bertanya, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Kenapa Amirul Mukminin, Tuan Khalifah, senyum ketika mana membaca doa? Maka beliau berkata, aku telah melihat Nabi SAW sana'a, melakukan perkara yang sama seperti mana aku telah lakukan. Thumma dhahika, kemudian Nabi telah senyum. Fakultu, maka aku pun telah bertanya soalan yang sama. Min ayyi syai'in dhahikta? Kenapakah Tuan senyum wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, la ya'jab, berada dalam keadaan kagum dan gembira, min abdihi, daripada hambanya. Apakah maksud layak jabur Rabb? Lihat kepada Sahara, maksudnya Allah redha dan Allah menyukai daripada seorang hambanya. Apabila seseorang hamba tu dia berkata dalam doa dia, Rabbighfirli dzunubi, wahai Tuhanku ampunilah daku, innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk, kerana tidak ada yang boleh mengampunkan kecuali Dikau. Maka bila seorang hamba kata Rabbighfirli dzunubi, maka Allah gembira. Maka bila Allah gembira, maka Nabi SAW pun senyum. Maka sebab itu para sahabat seperti Sayyidina Ali, mereka ikut buat benda yang sama. Maka kalaulah kita baca doa ini, sunnah untuk kita turut bersama senyum. Terus
Maka masih lagi riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, daripada Abdullah bin Umar bin Tawar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW apabila bermusafir, melakukan perjalanan yang jauh, farakiba rahilatah, maka baginda akan menunggang kenderaan baginda. Kemudian Nabi akan bertakbir 3 kali. Kalau dalam riwayat ini takbir dulu. Yang tadi takbir selepas subhanallazi. Dua-dua boleh. Maka Nabi bertakbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian barulah Nabi membaca doa yang kita baca tadi. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kemudian barulah dibaca doa yang sedikit berbeza. Apakah dia? Jom sama-sama kita baca. Allahumma inni as'aluka fi safari hadza minal birri wattaqwa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada permusafiran ini ketakwaan dan peluang untuk melakukan kebaikan. Wa minal amali ma tarda. Dan aku meminta kepadamu daripada permusafiran ini, dalam permusafiran ini, daripada melakukan amalan yang engkau redai. Allahumma hawwin alaina al-masir. Ya Allah, permudahkanlah ke atas kami perjalanan yang kami tempuhi. Watwi anna bu'da al-ard. Dan ya Allah, pendekkanlah, lipatkanlah daripada kami jauhnya pada waktu itu perjalanan. Allahumma anta as-sahibu fi safar. Apakah terjemahannya? Ya Allah, dikaulah peneman sewaktu di dalam permusafiran. Wal khalifatu fil ahal. Dan engkaulah khalifah yang menjaga pengganti pada keluargaku. Allahumma ishabna fi safarina wa khlufna fi ahlina. Makna yang lebih kurang sama dengan doa sebelumnya. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi bila balik daripada permusafiran pula, Nabi membaca doa yang kita baca tadi. Aibun insyaallah, taibun abidun li rabbina hamidun. Ini semua doa yang kebanyakannya kita dah baca di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, ini doa apabila angin bertiup kencang. Kita dah selesai dah permusafiran. Kalaulah ada angin bertiup, maka apakah yang kuat daripada biasa? Maka apakah doa yang patut kita baca? Riwayat 3467. Terus. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi SAW apabila melihat angin yang kuat, maka apakah doa yang Nabi baca? Allahumma. Sama-sama ikut. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada kebaikan angin, kebaikan yang ada di dalam angin ini, dan kebaikan dengan apa yang angin ini diutuskan. Yang baik kita minta. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan kita berlindung daripada keburukan yang ada pada angin ini, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dengannya angin ini dihantarkan. Kita minta perlindungan daripada perkara yang tidak baik. Terus wafil bab, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Terus apabila kita mendengar guruh, apakah yang patut kita baca? Kalau waktu hujan kita dengar bunyi guruh, maka apakah yang patut kita baca? Terus
Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendengar bunyi guruh atau peti ar-ra' was-sawa'iq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca sama-sama, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, janganlah dikau matikan kami disebabkan kemurkaanmu. Wala tuhlikna bi'adzabik, dan janganlah dikau binasakan kami dengan sebab azabmu. Terus wa'afina qabla dhalik, dan sejahterakan kami sebelum daripada itu. Maksudnya kalaulah azab nak datang, kemurkaan Allah nak datang, Allah kurniakan kesejahteraan kepada kita dulu. Allah ambil nyawa kita dulu, ataupun pada waktu itu Allah pindahkan kita ke tempat yang selamat dan sejahtera. Terus hadza hadisun, terus ini bila masuk bulan baru hijrah. Bila masuk bulan baru, nampak anak bulan baru, maka pada waktu itu doa yang perlu dibaca. Maka apakah doa yang perlu dibaca? Maka Nabi SAW apabila melihat anak bulan al-hilal, maka Nabi akan membaca Allahumma ahlilhu. Dalam sebahagian riwayat yang kita biasa dengar, ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Maka bila masuk je mana-mana bulan baru, macam beberapa hari lepas Zulqa'dah, maka kita digalakkan untuk baca. Nanti bila masuk Zulhijjah, baca doa ini. Terus hadza hadithun hasanul gharib. Terus bila marah, apakah doa yang patut nak baca? Jom tengok. Jom. Okey, terus daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala, beliau berkata, istabba rajulan, telah bertengkar dua orang lelaki di sisi Nabi SAW, bergaduh bertengkar. Istabba, as-sabab, as-sibab maksudnya adalah pada waktu itu saling memaki. Maka Nabi sehingga kelihatan al-ghadab, kemarahan pada wajah salah seorang daripada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, inni la'a'lamu kalimah, sesungguhnya aku tahu satu kalimah, lau qalaha, kalaulah dia ucap dan membacanya, la dhahaba ghadabuh, hilanglah marahnya. Maka apakah perkataan tersebut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus fil bab terus
Maka timbul persoalan, kata Imam Tirmizi, sepatutnya hadis ini mursal kerana perawi yang bernama Abdul Rahman bin Abi Layla lam yasma', tidak pernah berjumpa dengan Muaz bin Jabal. Apakah sebab beliau tak pernah berjumpa? Sebab Muaz bin Jabal meninggal dunia waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab wa qutila, sementara Umar bin Khattab ketika mana dibunuh. Pada waktu itu Abdul Rahman bin Abi Layla masih lagi seorang budak berusia 6 tahun. Hakata, beginilah yang telah diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Hakam daripada Abdul Rahman bin Abi Layla. Wa qad rawa, dan sungguh Abdul Rahman bin Abi Layla telah mengambil hadis daripada Umar bin Khattab. Wa ra'ahu, dan beliau pernah berjumpa dan melihat Umar bin Khattab. Wa Abdul Rahman bin Abi Layla, beliau juga dikenali dengan kunyah Abu Isa, dan Abu Layla namanya adalah Yasar. Dan diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abi Layla di mana beliau berkata, adraktu, aku telah dapat bertemu dengan 120 orang daripada sahabat Ansar radhiyallahu anhum. Bab yang terakhir berkenaan tentang apakah yang patut dibaca bila kita nampak mimpi yang kita tak suka, mimpi yang tak elok. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu melihat mimpi yang dia suka, maka fa innama, sesungguhnya mimpi yang dia suka itu minallah, adalah datang daripada Allah. Maka bila dia nampak mimpi yang dia suka, apa yang patut dia buat? Falyahmadillah 'alaiha, ucapkanlah alhamdulillah. Wal yuhaddits bima ra'a, dan kongsi dan ceritakan apakah mimpi yang dia nampak. Wa idza ra'a, namun kalaulah dia melihat sesuatu mimpi, ghaira dzalik, selain daripada itu, mimma yakraha, yang dia tak suka, fa innama hiya minasyaitan, maka sebenarnya mimpi itu datang daripada syaitan. Falyasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah, min syarriha, daripada kejahatan syaitan. Wala yazkurha, dan mimpi yang tak elok jangan diceritakan li ahadin, kepada sesiapa pun. Fa innaha, kerana hakikatnya mimpi tersebut langsung tidak boleh mendatangkan mudarat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Qatadah. Hadis ini adalah hadis yang gharib sahih daripada sudut ini. Perawi yang bernama Ibnul Had, namanya adalah Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had Al-Madini. Beliau seorang yang thiqah di sisi ulama hadis, telah mengambil hadis daripadanya Imam Malik dan sebahagian besar para ulama. Kita akan sambung daripada Ra'al Baqurah minat Tamar pada jam 2 nanti insya-Allah.